أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada petang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini, iaitu tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, keberkatan, maghfirah dan kurniaannya kepada kita semua serta ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah SAW dalam syurga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang kasih sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita terhadap surah Maryam, yang mana pertemuan lepas kita berhenti membincangkan sampai ayat 62. InsyaAllah kita akan mulai pertemuan kita kali ini dengan ayat 63 dan kita akan baca sampai ayat 70. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-puan baca selepas saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa yaqulul insanu a idza mittu lasawfa ukhraju hayya أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan tidaklah kami, iaitu Jibril, turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguhlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.
Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah Maryam mengandungi penjelasan tentang hamba-hamba Allah yang dirahmati. Di antaranya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam dan putranya Isa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Musa, Harun, Idris dan nabi-nabi yang lain, yang boleh dikatakan setiap nabi dan rasul adalah hamba Allah yang dirahmati, hamba Allah yang terpilih, yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, diingatkan kita pada ayat yang lepas yang kita bincangkan bahawasanya walaupun generasi-generasi hebat tersebut terdidik dengan agama Allah, namun akan ada zuriat keturunan mereka yang akan mensia-siakan agama Allah ini. Mereka mensia-siakan di antaranya adalah solat yang merupakan tiang agama ini. Solat adalah amalan yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad dan pada umat-umat sebelumnya juga. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, maka solat adalah satu kewajipan yang tak boleh ditinggalkan sama sekali. Akan tetapi berlaku pada satu generasi daripada generasi-generasi tersebut bahawasanya mereka meninggalkan solat ini. Meninggalkan solat umpama meninggalkan punca utama kita dapat rahmat Allah. Perkara pertama yang membawa rahmat ke dalam diri kita dan kepada keluarga kita adalah apabila kita menjaga solat. Jagalah solat, niscaya rahmat akan limpah ruah ke dalam rumah kita, ke dalam diri kita. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu taubat hatta kepada generasi yang mengabaikan solat ini. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat mereka jika mereka bertaubat. Bahkan jika mereka bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam arti kata, mereka boleh masuk syurga jika mereka bertaubat sebelum mereka meninggal dunia. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini menunjukkan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih dengan kesolehan dari awal sampai akhir hayat kita, dan sebenarnya rahmat Allah juga dapat kita peroleh dengan kesalahan kita dan lalu kita bertaubat kepadanya. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang patut pada kita, menerima taubat kita. Bahkan pada perbincangan lepas saya menunjukkan pada tuan-puan surah Al-Furqan bahawa Allah Subhanahu wa bukan hanya setakat mengampunkan dosa-dosanya, akan tetapi juga mengganti keburukannya itu dengan apa? Dengan kebaikan. Allah ganti dengan kebaikan. Ini menunjukkan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut pada ayat yang kita bincangkan dahulu menjelaskan tentang syurga dan nikmat-nikmatnya. Dan di antara syurga itu namanya syurga Adnin. Syurga yang akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang akan masuk syurga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesimpulan. Apakah itu? Itu yang kita sebutkan pada ayat 63 yang kita baca tadi. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Syurga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yang bagaimana hamba-hamba tersebut?
kana taqiyya. Masa hidup di dunia mereka berusaha untuk bertakwa. Bertakwa bagaimana kita kata dahulu, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang boleh membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah, mereka akan cuba, mereka akan usahakan. Dan segala pintu yang boleh membawa kepada kemaksiatan ataupun kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala mereka tutupi. Inilah orang yang bertakwa. Jika ini sifatnya, insya-Allah dia di antara orang yang akan mewarisi syurga. Perkataan mewarisi dalam ayat ini cukup menarik sebenarnya tuan-puan dan kasih sekalian. Seolah-olah tuan-puan dan kasih syurga itu ada dah penerima-penerimanya. Sebagaimana dalam warisan tuan-puan, dia ada nama dia Ashabul Furud. Tahu tak Ashabul Furud apa dia? Iaitu orang-orang yang layak untuk menerima warisan. Dan bahagian-bahagian mereka itu sudah ditetapkan. Maka bapa dapat berapa tuan-puan? Kalau mati anak dia, dapat 1/6 ataupun jadi asabah nama dia. Asabah ni apa maksud dia tuan-puan? Iaitu mengambil baki jika sekiranya ada baki. Ya. Dia kata bahagian yang lain dah dapat, ternyata ada baki lagi. Bapa boleh dapat. Baki dia tu akan balik ke bapa. Jika apa tu? Jika anak-anak yang lain tak ada, anak lelaki tak ada. Ya. Isteri dapat berapa? 1/4 jika tak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Mana aci ustaz? Dapat 1/4 je. Ya, tuan-puan dan kasih sekalian, sebenarnya itu ditolak, iaitu bahagian harta sepencarian dahulu. Berdasarkan pada enactment perundangan Selangor, mereka ada harta sepencarian. Dibagi dua dulu harta tu, atau dibahagi dahulu bahagian untuk isteri. Maka apabila dah dibagi bahagian tersebut, barulah dibagi berdasarkan faraid tadi. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, ada bahagian-bahagian tertentu, nama dia Ashabul Furud. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, syurga itu pun ada Ashabul Furud dia. Orang-orang yang bakal menerimanya. Di antara kategori ataupun syarat utamanya untuk penerima syurga tersebut adalah man kana taqiyya, disebutkan oleh Allah SWT, iaitu orang yang bertakwa, orang yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, usahalah sedaya upaya kita. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah dalam ayat lain. Bertakwalah kamu semampu kamu. Apa yang kita boleh buat, buatlah. Mana yang tak boleh, tuan-puan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dah usaha ya Allah, tapi setakat ni aku mampu cuma. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita, mengetahui situasi kita. Dia akan menilai nanti. Dan insya-Allah kata Allah dalam ayat lain, la nudhi'u 'amalal mu'minin. Kami tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beriman. Allah pasti akan menghargainya, tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu dia cerita tentang syurga yang kita bincangkan sebelum ini. Adapun ayat 64 yang kita baca, tuan-puan kasih sekalian, ia merupakan kata-kata kepada Jibril, yang mana pada satu masa orang-orang Quraisy pergi jumpa orang-orang Yahudi di Madinah, bertanya tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin tahu, betul ke apa yang didakwa oleh Muhammad ni? Betul ke dia seorang nabi, seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa taala? So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, orang Quraisy pergi jumpa orang Yahudi di Madinah. Sampai di sana, orang Yahudi bagi tahu kepada orang Quraisy, cuba kamu tanyakan 4 soalan.
Empat soalan ni tidak akan pandai menjawabnya melainkan seorang Nabi dan Rasul, dia kata. Maka kembalilah orang Quraisy ke Mekah, lalu menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW empat soalan ini. Nabi SAW tak boleh menjawab sesuatu melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan turunnya wahyu. Maka pada waktu Quraisy bertanya, Nabi SAW dengan confident kata, nantilah wahyu akan turun, saya akan jawab. Dan dia lupa, tuan-puan kasih sekalian, menyebut insya-Allah. Beliau dengan confident besok akan ada jawapan. So tuan-puan kasih sekalian, ditunggulah wahyu itu. Besok tak datang. Kemudian lusa tak datang juga. Orang Quraisy dah tanya dah, apa jawapan dia Muhammad? Nabi tak boleh nak jawab, sebab dia tak boleh nak jawab melainkan dengan wahyu. Seminggu berlalu tak juga dapat. 2 minggu berlalu tak juga. Sampai masanya Rasulullah SAW rasa begitu putus asa, ya. Lalu datanglah malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah bertanya, "Ngapa lambat sangat datang?" Kata. "Aku dah rindu sangat ke engkau," kata. Apa Jibril kata? "Aku lagilah rindu ke engkau," dia kata. "Cuma aku ini adalah hamba suruhan," kata. "Apabila aku tak disuruh, aku tak boleh datang," dia kata. "Kalau dah disuruh, baru aku boleh datang," dia kata. Maka Jibril dalam riwayat pun mengatakan bahawasanya, ya, wa kaifa na'tikum, bagaimana kami boleh datang kepadamu wahai Muhammad, wa antum la taqussuna azfarakum, sedangkan kamu tidak memotong kuku-kuku kamu. Ingat tuan-tuan, malaikat Jibril, malaikat tak mau dekat dengan orang kuku panjang. Faham ni kamu tak potong kuku kamu, dia kata. Kemudian wala tanqauna barajimakum, dan kamu tidak bersihkan bahagian-bahagian daripada lipatan-lipatan jari jemari itu, ya. Mungkin mereka dahulu, tuan-puan yang kasih sekalian, karena kerja dengan kebun, kerja dengan melibatkan tanah, kotorlah tangan-tangan mereka dan mereka tak bersihkan, biarkan macam tu saja, ya. Wala ta'khuduna syawaribakum, dan kamu tidak mencukur misai kamu. Misai, cukur misai, ya. Janggut biar, ya, tapi misai kena cukur. Ini sunnah Nabi SAW dan disuruh. Maknanya ini ni misai cukur. Malaikat tak suka dengan orang yang pakai misai. Minta maaf lah siapa ada misai, kan. Ini riwayat ni tuan-puan. Wala ta'khuduna syawaribakum wala tastakuna, dan kamu tidak menggosok gigi, bersiwak. Apabila seseorang tidak bersiwak, malaikat menjauh daripadanya. Sebab malaikat ini suka yang wangi-wangian. Malaikat ini suka yang bersih-bersih. Seseorang apabila tidak bersih dan busuk baunya, malaikat tak dekat. Siapa yang akan dekat dengan dia pada waktu itu? Yang dekat dengan adalah syaitan. Syaitan akan mengelilinginya, ya. Maka tuan-puan dikasihi sekalian, Jibril jawab seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat lain menyebutkan bahawasanya Ibnu Abbas, tuan-puan dikasihi sekalian, menjelaskan sebab lain kenapa Jibril tak datang.
Wa kaifa wa antum la tastanuna. Ya, dalam ayat la tastathnuna, itu kamu tidak menyebutkan insya-Allah. Ya. Kamu tak menyebutkan insya-Allah. Nanti kata kamu merasa confident begitu saja, maka mereka atau malaikat tak datang. Ya. Wala tuqallimuna adfarakum, sama, kamu tak potong kuku kamu. Wala takhushuna syawaribakum, dan kamu juga tidak mencukur misai kamu. Wala tanqauna rawajibakum, dan kamu tak bersihkan jari jemari kamu. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dalam riwayat lain tuan-puan dikasihi sekalian, tetapi riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha tuan-puan dijelaskan bahawasanya wama wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Tuhan engkau tak pernah meninggalkan kamu sama sekali wahai Muhammad. Sebabnya hampir sama dengan riwayat yang kita sebutkan tadi ini, tetapi dikatakan bahawasanya malaikat tak datang ke rumah Nabi SAW disebabkan ternyata ada anak anjing yang duduk di bawah katil Nabi. Ketahuilah tuan-puan, zaman dulu rumah orang bukan karpet permadani macam tuan-puan sekarang ni. Rumah mereka di bawahnya pasir je. Ya. Jadi masuklah dari belakang anjing dan bersarang di bawah katil Nabi SAW, sehingga Jibril setiap kali datang terhalang daripada menemui Rasulullah SAW. Sehinggalah anjing itu pergi, barulah malaikat datang. Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan wahyu. Itu dalam sebuah riwayat yang lain yang saya baca tuan-puan kasih sekalian. Ini menunjukkan bahawasanya malaikat alergik dengan perkara-perkara itu tadi. Ya? Tak boleh terima benda itu dilakukan oleh manusia. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Jibril kata, sebenarnya Muhammad, bukan aku tak nak jumpa engkau, bukan aku tak mahu menziarahi engkau. Dalam riwayat lain mengatakan tuan-puan kasih, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana. Wahai Jibril, apa yang menghalang engkau sehingga engkau jarang sekali menemui aku? Alangkah baiknya engkau lebih banyak, lebih sering menemui aku, menziarahi aku. Maka Jibril menjawab dengan ayat yang kita baca tadi. Apa dia? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami, kata Jibril, tidak dapat turun menemui engkau wahai Muhammad melainkan dengan izin Tuhan kamu, dengan perintah Tuhan kamu. Diperintahkan, apabila diperintahkan, barulah kami akan datang menemui engkau wahai Muhammad. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, oleh itu kaitan dengan ayat yang sebelumnya tuan-puan dikasihi sekalian, bahawa rahmat Allah ini memang anugerah Allah tuan-puan. Rahmat Allah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak boleh sesuka hati memberikan rahmat itu kepada sesiapa yang dikehendaki. Malaikat rahmat tuan-puan kasih sekalian hanya pandai menunggu arahan saja. Apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan memberikan rahmat itu. Dengan demikian tuan-puan kasih sekalian, kita apabila mengharapkan rahmat, teruslah minta kepada Allah. Teruslah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-puan beramal dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digalakkan kita untuk membacanya sebenarnya, itu apa yang ada dalam surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Sambung.
biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan itu, segala rahmat itu. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Oleh itu saudara fillah yang kasih sekalian, apabila kita mengharapkan rahmat Allah, minta terus ke dia. Ya Allah, anugerahkanlah aku rahmat-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepadaku kurniaan-Mu ya Allah. Mohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka apabila hamba-Nya meminta kepadanya, memohon kepadanya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, disambung oleh ayat itu menjelaskan jawapan Nabi, menjelaskan jawapan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Lahu, dialah yang mempunyai, miliknya lah segala yang ada di hadapan kita. Yang dimaksudkan dengan ma baina aydina, kata ulama, adalah yaitu baina nafkhatain, antara dua tiupan. Apakah itu? Ma baina aidina, maksud dia tuan-puan, itu amri dunia. Maksudkan adalah urusan dunia. Yang ada di dunia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kami, di belakang kita, apa dia tu? Itu adalah akhirat, kata. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara demikian itu, maksud adalah baina ad-dunya wal akhirah, iaitu antara dunia dan akhirat ada apa tuan-puan? Ada kiamat. Kiamat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Dan disambung oleh ayat tersebut, wa ma rabbuka nasiya, dan Tuhan engkau tidak pernah lupa. Dan diingatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketika Allah tak menurunkan wahyu kepadamu, bukan maknanya Allah lupa kepadamu. Sama dengan surah Wadduha, wa ma wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu Muhammad, dan Tuhanmu tak pernah melupakanmu wahai Muhammad. Pada ayat ini disebutkan seperti itu. Dan ini peringatan bagi kita tuan-puan dan kasih, Allah tak pernah lupa kepada hamba-Nya, kepada manusia. Apalagi hamba-Nya yang menjaga agar selalu melaksanakan perintah-Nya, meninggalkan segala larangan-Nya. Allah tak pernah lupa. Allah selalu ingat kita, cuma kita je yang lupa. Maka Allah ingatkan tuan-puan dan kasih sekalian dalam surah As-Sajdah. Buka surah As-Sajdah tuan-puan. Ada jumpa? Tengok tuan-puan dan kasih sekalian, itu ayat 14, muka surat 416. Muka surat 416 ayat 14. Okey. Apa kata Allah? فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasakanlah, kata Allah, maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan Tuhanmu. Lalai pada asalnya adalah nasitum, kamu melupakan. Disebabkan kamu melupakan pertemuan kita ni,
Pertemuan apa itu? Pertemuan di akhirat. Karena kamu lupalah, maka kamu dapat azab. Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nasinakum, sesungguhnya kami pun melupakan kamu. Nasinakum, kami melupakan kamu. Melupakan bukan bermakna dia lupa tuan-puan, tapi dilupakan, buat tak ada, buat tak perasan je, buat tak kelihatan je. Ya. So Allah Subhanahu wa taala tak pernah lupa dengan hamba-Nya. Selalu ingat kepada hamba-Nya. Dan Allah ingat kita tuan-puan satu persatu. Bukan ingat per kelompok kan. Seorang ayah mungkin teringat mungkin anak dia tu, tapi ingat tuan anak secara umum, one by one taklah kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingat hamba-Nya satu persatu, dia tahu tu. Dan dia melihat. Basirun, kan? Dia maha melihat. Alimun, maha mengetahui. Muhitun, maha meliputi dengan segala yang berlaku pada hamba-Nya. Dia tahu tu. Dan dia tak pernah mengabaikannya. Buktinya apa tuan-puan kasih sekalian? Allah masih lagi memberi kepada kita rahmat-Nya. Hatta hamba-hambanya yang derhaka pun masih lagi dibagi rahmat-Nya, dibagi udara, dibagi makan dan minum. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka tuan-puan, tentulah mereka tak akan dapat hidup tuan-puan. Mereka akan mati, mereka akan binasa. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberinya kehidupan. Maknanya rahmat Allah itu masih berterusan. Dan rahmat Allah masih berterusan, maknanya orang itu masih diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-puan masih hidup ke dah mati? Hidup lagi kan. Maknanya rahmat Allah ada dan Allah ingatkan kita semua. Allah ingat kita. Persoalan kita tuan-puan, kita selalu ingat Allah tak? Ingatlah Allah. Sebab itulah tanda kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta macam-macam pun tuan-puan. Minta kepada kita beramallah untuk akhirat kita, yang mana itu baik untuk diri kita sendiri. Kalau Allah ingatkan, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tak pernah lupakan kamu. Allah sentiasa ingat kita. Ini yang dirasakan oleh hamba-hambanya yang mendapat rahmat itu puan. Dia teringat Allah selalu. Allah ada. Allah melihat aku. Allah memberi rahmat dan kurnianya kepadaku. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, disambung penjelasan tentang Allah ini oleh Jibril. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu selain dia tidak lupa, dia merupakan Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Rabbun tuan-puan dan kasih sekalian, dia bermakna juga adalah murabbi. Murabbi ni yang menguruskan, yang memastikan, mudabbir, ya, yang mengatur apa yang ada di bumi ini, semua yang ada. Ya. Jadi kalau sekiranya tuan-puan lihat langit dan bumi ini bergerak secara normal, matahari terbit dari barat, dari barat ke? Dari timur dan tenggelam ke barat, kan? Dan ada bulan dan bintang masih ada lagi. Itu menandakan Allah itu masih wujud tuan-puan. Allah itu ada, sentiasa ada. Ya. Dia Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Lihat semua yang ada di langit ini masih jalan seperti mana biasanya. Dan menunjukkan Allah sentiasa ingat dengan makhluknya. Dan ketahuilah siapa yang faham ini, ketahuilah siapa yang mengenal Allah dengan cara ini, dia akan buktikan dengan apa tuan-puan? Dengan ibadah. Maka kata Allah pada ayat tersebut, fa'buduhu, maka sembahlah dia, sebab dia selalu ingat kamu.
Sebab dia selalu memberikan rahmat kepadamu. Sebab dia yang memastikan alam ini berjalan dengan baik. Sebab dia pastikan kehidupan anak-anak kamu berjalan dengan baik. Tanda Allah Subhanahu wa taala ingat, tak pernah melupakan kamu, memberikan rahmatnya, kurniaannya hari-hari. Bayangkan tuan-puan dan sekalian, bangun tuan-puan pagi, ternyata matahari tak terbit-terbit lagi tuan-puan. Agak-agak kacau bilau tuan-puan. Tengok tuan-puan, didatangkan je satu makhluk kecil je yang namakan coronavirus tu kan. Tengok apa jadi dengan dunia tuan-puan. Hara dunia tau. Dengan tu je baru diuji. Saya jumpa Tuan Haji mana? Dekat airport. Oh, Tuan Haji. Balik dari mana Tuan Haji? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya pun balik jalan-jalan juga. Balik dari Medan hari tu. Terjumpa tuan-puan. Seronok kita balik hari tu. Sebab apa? Tak ramai orang. Tak ramai orang tuan-puan. Kita nak pergi keluar senang kan. Balik pun senang. Tak ramai orang. Tapi kita seronok tuan-puan. Syarikat penerbangan tak seronok. Sebab apa? Tak ramai orang pergi tuan-puan. Tak ramailah tiket dah terjual kan. Dan kesannya apa tuan-puan? Banyak pekerja-pekerja penerbangan yang dicutikan. Kalaupun dia bekerja separuh gaji. Bayangkan tuan-puan. Ini bukan hanya di tempat kita tuan-puan. Di England mana, dekat Saudi, dekat Emirat pun sama tuan-puan. Masya Allah. Baru satu je yang Allah datangkan baru, menyebabkan manusia dah kelang kabut. Hebat mana manusia tu tuan-puan? Pandai mana manusia tu tuan-puan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tengok, baru berapa bulan tuan-puan? Dari Disember sampai sini bulan 3 kan? Mac. 3 bulan lebih kan? 3 bulan. Tengok dahsyat kesannya tuan-puan. Baru first time saya tengok tuan-puan, Kaabah kosong. Mekah kosong kan. First time tengok, tak ada orang tawaf dekat Kaabah. Tapi alhamdulillah tuan-puan yang kasih sekalian, ada dah orang tawaf balik, tapi tak ramai kan. Dihadkan dan tempat dia pun dibatasi. Tidak semua boleh mereka masuki. Dan sangat terkesan sekarang ini siapa tuan-puan? Travel umrah. Bukan travel umrahnya, semua travel agency tuan-puan. Majoriti orang cancel perjalanan. Saya pun nak berjalan sebenarnya bulan April tu tuan-puan, cancel juga. Tak jadi jalan. Sebab satu je makhluk Allah baru, yang nama dia virus corona nama dia. Tapi saya baca tuan-puan, coronavirus ni sebenarnya benda yang biasa sebenarnya. Benda yang corona tu kan crown daripada apa tu, dia macam ada crown itu. Dan dia kata sebenarnya aircon kan, aircon itu ada yang digunakan untuk menghisap coronavirus. Ada corona dia khusus tu, dia pecahkan, dia hancurkan. Cuma orang modified. Ini pandai-pandai manusia lah ni. Mereka masuk ke lab, kemudian mereka modifikasi tuan-puan, sehingga ia menjadi ganas dan dia mudah berpindah. Dan tengok, gara-gara siapa tuan-puan? Tangan manusia juga. Ulah tangan manusia. Dia pandai-pandai tuan-puan. Maka kesannya adalah pada manusia itu sendiri. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ni tuan-puan. Dan semua itu sebenarnya Allah datangkan untuk mengingatkan manusia, kamu ini hanya hamba.
Kamu ini hanyalah makhluk. Tak boleh kamu nak menyombongkan diri, mengangkuhkan diri, merasa kamu hebat, ya kan? Sebagaimana tuan-tuan ketahui, beberapa minggu kata silap sebelum coronavirus itu merebak, Presiden China pernah mengatakan, kami kuasa yang tak akan ada yang dapat menundukkan kami, dia kata. Dia ungkapkan seperti itu dengan nada yakin dan percaya diri. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan virus tersebut. Dan ingat tuan-puan dikasih sekalian, kalaulah datang azab Allah, dia tak akan menimpa orang zalim je. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah, kata Allah. Hati-hatilah bahawasanya azab Allah itu kalau datang, dia tak akan menimpa orang-orang zalim di kalangan kamu saja. Dia akan menimpa semua, ya, menimpa orang lain. Maka memang asalnya daripada China, tuan-puan, sekarang dah merebak, datang Malaysia. Dan terkini saya rasa malam tadi, tuan-puan, dikatakan bahawa jumlah yang kena di Malaysia meningkat dah sampai 99 orang. Malam nanti ni entah berapa pula nak tambah ni. Kita berdoalah, tuan-puan kasih sekalian, supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita, pelihara kita, sehingga kita semua ni terhindar daripada virus ini. Dan ketahuilah dia adalah makhluk Allah juga. Tuan-puan berserahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doalah dengan doa yang memohon perlindungan. Di antara paling mudah, tuan-puan, doalah dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doalah dengan bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yakinlah bahawa semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mendatangkan dan dia jugalah yang akan menariknya. Tapi berdasarkan kajian, tuan-puan dan kasih sekalian, kesan kematian oleh coronavirus dia lebih kurang sebenarnya dibandingkan dengan virus yang lain. Ya. Dulu ada nama dia virus Ebola. Ebola itu kemungkinan mati, tuan-puan, 50 sampai ke 90. Besar. Jadi orang kena, kemungkinan 50% dia mati tu ada. Tapi coronavirus, tuan-puan dan kasih sekalian, kematian dia itu hanya antara 2 ke 30% je. Arti kata kemungkinan untuk sembuh masih besar. Jadi tuan-puan jangan terlalu takut sangat. H1N1 lagi dahsyat sebenarnya daripada coronavirus ini. Cuma coronavirus ini lebih cepat merebak. Dia pantas. Kalau H1N1 melalui batuk je kan, kalau kita duduk dengan orang tersebut, kalau kita jaga diri kita, kita boleh jaga lagi. Tapi kalau coronavirus ni, tuan-puan pakai mask pun kena lagi. Kecuali tuan-puan lapis dengan baju macam apa nama dia tu kat hospital tu kan, barulah tuan-puan selamat. Sehingga orang kata ketika orang Cina larang orang Islam pakai tudung, pakai jilbab, tuan-puan, terpaksa mereka pakai jilbab hari-hari, kan. Dia berbungkus hari-hari, tuan. Bukan hanya setakat ini, mereka jadi pakai purdah, tuan-puan, tutup mata je buka, kan. Bahkan mata pun tak bagi buka, tutup habis, tuan-puan. Dahsyat tak, tuan-puan? Itulah, tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu atas kehendaknya agar manusia beringat kepadanya. So, saudara fillah yang dikasihkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kenal Allah, yang tahu Allah itu sentiasa memberikan rahmat kepadanya dan mengatur alam ini dengan baik sehingga bermanfaat untuk manusia, hendaklah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu, pastikan kamu menyembahnya. Tunaikan solat. Nak mengingatkan pada generasi yang kita sebutkan tadi, generasi yang mengabaikan solat, dan tak memperhatikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya generasi tersebut generasi yang tak kenal Allah.
Tak tahu itu siapa Allah. Tak tahu bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi kalau sekiranya mereka tahu, mereka akan pastikan penyembahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu. Bahkan apa? Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala, wastabir, dia akan cuba sabar, cuba teguh dalam beribadah tersebut. Wastabir ini dalam bermaksud adalah dia istiqamah dalam ibadah dia. Bukan hanya ibadah sekali kemudian tinggal 3 kali, ya kan? Ibadah seminggu, lepas tu cuti 1 bulan. Bukan seperti itu. Tapi ibadah yang kalau orang kenal Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tak henti-henti. Sebab dia tahu nikmat Allah, rahmat Allah pun tak berhenti-henti pada dia. Cubalah tuan-puan dikasih saya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkira dengan kita. Berkira, ya kan? Contohlah tuan-puan, nikmat semalam tuan-puan kasih sekalian, dia dah bagi kepada kita. Bagi kita udara, bagi kita hidup, bagi kita makan minum. Dia kata, besok kalau engkau tak bersyukur dengan apa yang aku bagi hari ini, esok minta maaf lah, aku tak bagi lagi dah, dia kata. Gagak macam mana? Dia tak nak bagi esok lagi dah. Tapi tidak sampai tahap itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hambanya tak mengingati nikmatnya tersebut atau tidak bersyukur tuan-puan, tapi dia masih lagi bagi kesempatan, bagi lagi masa. Mudah-mudahan satu hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menyembahnya. Dan insya-Allah ketika dia kembali menyembah Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang silam, dosa-dosanya yang lepas, tuan-puan. So Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan Jibril ini, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, ya. Bersabarlah kamu, berteguh hatilah kamu dalam beribadah kepadanya. Menunjukkan di sini tuan-puan, ya, ibadah ini banyak cabaran dia. Ibadah ini banyak dugaannya. Ibadah ini banyak ujiannya. Dan ia memerlukan kepada kesabaran. Dia memerlukan kepada keteguhan hati kita. Maka ketahuilah apabila tuan-puan rasa berat tuan-puan untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang uji aku ni. Boleh sabar tak aku ni? Ya. Dan bangkitlah tuan-puan yang kasih sekalian, sesungguhnya dengan kita bangkit melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika itu seronok melihat kita. Pernah tuan-puan baca hadis tuan-puan? Hadis tentang orang yang solat tahajud. Solat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama lepas, rakaat kedua sujud, tuan-puan tak bangun-bangun lagi dah, tertidur dia. Ya? Kata Rasulullah SAW, ada 2 hamba Allah yang Allah tertawa melihatnya. Bahasa Nabi tertawa, tapi maksudnya gembira melihatnya. Siapakah itu? Dia kata, iaitu hamba Allah yang bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mengantuk dia tu pun dia bangun untuk melakukan ibadah. Lalu ketika dia beribadah tersebut, dia tertidur, ya? Maka Allah tersenyum melihat. Tersenyum melihat apa tu? Melihat usaha hamba dia ni. Mengantuk-mengantuk pun dia masih usahakan ingat aku, dia kata. Yang kedua siapa tuan-puan dikasih sekalian? Iaitu askar yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan negeri Islam. Mereka ditugaskan untuk shift malam. Ketika bertugas tersebut, maka dia mengantuklah. Walaupun mengantuk, dia tahan mengantuk dia tersebut. Maka kadang-kadang dia tersedar, kadang-kadang dia terbangun. Maka ketika dia tertidur tersebut, tuan-puan dikasih sekalian, Allah kata, tengok hamba aku ni, dia kata.
walaupun dia penat menjaga dan mengantuk untuk menjaga negeri-negeri Islam, dia masih lagi berusaha. Hadis ini mengingatkan kita tuan-puan, ketika usaha kita melakukan ketaatan kepada Allah itu menghadapi cabaran yang besar, namun kita cuba juga, kita usahakan juga, ketahuilah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu ingatkan tuan-puan, di antara kita tuan-puan kasih sekalian, ada yang senang untuk datang majlis ilmu dan ada yang susah. Ketahuilah, semakin susah tuan-puan datang majlis ilmu, semakin besarlah pahala tuan-puan. Semakin susah tuan-puan untuk melaksanakan ketaatan yang lain, semakin besar pahalanya. Sebab ada pahala melawan kesusahan tadi tu, terutamanya melawan nafsu tuan-puan kasih. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, oleh itu ibadah perlukan kepada apa? Kesabaran. Ibadah perlukan kepada keteguhan hati kita. Dan nak tahu seorang tersebut sabar dan teguh dalam beribadah, apa nak tahu tuan-puan? Istiqamah tak dia. Kalau dia istiqamah, maknanya dia sabar lah tu. Tapi apabila dia ada masa dia rajin, ada masa dia malas, dia up and down, ya kan? Apalagi down dia lebih lama daripada up dia. Up dia 2 hari je kan, down dia 2 minggu tuan-tuan. Kalau up and down, ya kan, up dia 2 minggu tuan-puan, down dia 2 hari, tu boleh kira lagi lah, ya kan? Ini down dia 2 minggu, up dia 2 hari cuma, ya kan? Janganlah sampai seperti itu. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita tuan-puan kasih sekalian, dan berusaha untuk istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut, hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Samiyya dalam tafsir syabihan, mathilan. Syabihan yang menyerupai Allah, mathilan yang menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ayat ini merupakan daripada lafaz Jibril dan dijawab oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas. Apa kata? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setanding, sekufu, setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi, dan tak ada sesiapa yang boleh menandinginya. Allah maha tinggi. So, dengan ini hamba Allah yang mendapat rahmatnya, memahami betul kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memahami kedudukan Allah, dia usaha untuk menyembah dan beribadah kepadanya, sabar dan istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjauhkan diri daripada syirik atau meyakini ada kekuatan yang lain setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ayat itu disambung dengan peristiwa yang berlaku pada masa Nabi SAW. Itu peristiwa Ubay bin Ka'ab, salah seorang kafir yang ingkar kepada Islam, kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hari dia makan daging tuan-tuan. Dia habis makan daging tu sehingga tersisalah tulang je lagi. Dan ketika tinggal tulang itu, dan dia berkata kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, dia kata, kalau kita dah jadi tulang macam ni, boleh ke kita akan hidup balik semula? Dia kata, mana mungkin? Dia kata, tak akan mungkin. Kalau dah tulang ni apa nak jadi? Dia kata, paling-paling buang je.
kemudian apa? Hancur, binasa? Tak akan mungkin. Mustahil. Dalam arti kata, dia menafikan adanya kebangkitan. Dia menafikan akan adanya kehidupan selepas kematian ini. So, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan saat Ubay bin Ka'ab ini berkata, wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Manusia ada yang berkata, kalau melihat daripada sebab turun dia, manusia yang dimaksudkan siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Tapi lafaz insan ini sebenarnya lafaz yang mencakupi manusia secara umumnya. Maka dalam istilah ilmu tafsir, tuan-puan dikasih sekalian, makna bukan berdasarkan bikhususis sabab, bukan disebabkan oleh sebabnya khusus. Kalau sebab khusus saja, maknanya ayat ini hanya cerita pasal Ubay bin Ka'ab, tak cerita manusia lain. Walakin bi'umumil lafzi, tetapi berdasarkan lafaznya yang umum. Lafaznya yang umum daripada ayat digunakan insan. Insan ni maksudnya siapa? Manusia secara keseluruhan. Jadi wa yaqulul insan, akan ada manusia berkata mempertanyakan tentang hari berbangkit. A idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, apabila aku sudah mati, apabila aku sudah jadi tulang belulang, apabila aku sudah reput, adakah aku akan dihidupkan semula? Soalan ini tuan-puan namakan istifham ingkari nama dia. Istifham ini ada maksudnya. Maksud asal tuan-puan istifham tu apa? Istifham ni tahu tak maksud dia? Pertanyaan, soalan. Maksud soalan asalnya untuk apa tuan-puan? Untuk bertanya dan mengetahui jawapan dia. Jawapan yang dia tak tahu, kan? Itulah maksudnya. Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, orang Quraisy ataupun Ubay bin Ka'ab pada waktu bertanya, dia bukan nak tahu pasal kemungkinan hari berbangkit tersebut. Jadi mereka itu sebenarnya nak mengingkari, tak adalah hari berbangkit tersebut, kita tak akan dihidupkan semula lah. Itulah yang mereka ada, maka dinamakan istifham ingkari nama dia. Istifham yang bertujuan untuk mengingkari, bukan untuk bertanya betul-betul. Dia kata, a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, aku dah mati nanti, bolehkah aku hidup lagi? Jawapannya kalau betul macam mana? Boleh, apa pula tak, kan? Kemudian dijawab soalan mereka itu dengan ungkapan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Tidakkah manusia ingat bahawa kami telah menciptakannya sebelumnya? Walam yaku syai'a, dan dia tak wujud lagi, dia tak ada lagi. Dalam arti kata, sebelum ini mereka tak ada, lalu Allah ada. Tentu untuk mengadakan mereka sesudah ada lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak susah pun. Kalau menciptakan dari awal, maknanya mencipta daripada tak ada, kan? Daripada kosong, Allah boleh cipta. Nak mengulang penciptaan, adakah susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah lebih mudah. Auhan dalam bahasa Arab namanya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tafsir, tuan-puan kasih sekalian, seolah-olah ayat ini menjelaskan bahwasanya dalil untuk manusia boleh dibangkitkan di akhirat nanti adalah dalilul bidayah, iaitu bukti dia ada di awal. Ada permulaannya, menunjukkan nanti ada akhirnya. Mereka boleh ada di awal, maka mereka boleh ada lagi nanti, dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala suka untuk menarik perhatian kita tentang hari berbangkit ini dengan cara apa, tuan-puan? Dengan mengajak kita melihat alam. Dengan mengajak kita melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita, cuba tengok tuan-puan surah Al-An'am. Inna Allah falikul habbi wan nawa. Surah apa itu? Surah Al-An'am. Okey, muka surat 140. Surah Al-An'am, muka surat 140. Ayat 95 dan selanjutnya. Kata Allah menjelaskan tentang kuasa Allah. Inna Allah falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir-butiran seperti padi. Wan nawa, biji-bijian seperti kelapa. Allah yang menumbuhkan itu. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dan dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apakah contoh yang hidup dari yang mati? Dia keluarkan yang hidup dari yang mati. Siapa bagi contoh? Ya, dari yang mati keluar hidup. Apa tu? Seperti biji kelapa jatuh ke bumi, lalu dibiarkan orang, maka keringlah dia kan? Kering. Dan kalau dibiarkan saja di tanah, boleh tumbuh tak dia? Tumbuh. Dia dah mati tapi tumbuh lepas tu balik. Itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Okey? Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa dia? Apa contoh dia? Telur. Telur mati tak? Mati. Keluar daripada ayam. Ayam hidup tak? Hidup. Jadi dari yang hidup keluar yang mati. Contoh dia ayam. Ya? So Allah Subhanahu wa taala boleh mengeluarkan daripada yang mati sesuatu yang hidup, dan dari yang hidup yang mati. Saya tengoklah. Kan berlaku seperti itu kan? Kalau alam di sekeliling kita berlaku seperti itu, kenapa manusia ketika dia dah mati tak boleh hidup balik? Faham tak tu? Ya? Makhluk Allah yang lain melalui proses perkitaran, ya kan? Pertukaran. Ya? Biji apabila luruh daripada tangkai, dia lepas, ya kan? Mati. Kemudian disiram dengan air, diletakkan di tanah yang subur, hidup balik tak? Yes. Manusia macam tu juga. Dia dah mati dah, masuk dalam tanah dah, ya kan? Memang dah reput dah. Ya. Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, dengan kuasa Allah, dalam riwayat nanti tuan-puan, ketika datang hari berbangkit, Allah akan turunkan satu hujan, namakan hujan kehidupan. Hujan kehidupan itu akan sampai ke semua pelosok bumi ini. Maka bangkitlah manusia seperti bangkitnya biji, tuan-puan. Tuan-puan pernah tengok tak video bagaimana biji menjadi benih? Dia perlahan-perlahan ni kan. Lepas tu tegak berdiri kan. Lebih kurang macam itulah kita manusia nanti pada hari berbangkit. Allah akan bangkitkan kita balik. Lebih kurang seperti biji-bijian tadi. Lebih kurang seperti buah kelapa tadi.
Lebih kurang seperti telur, tuan-tuan. Telur ya kan? Kalau sekiranya telur yang dah terpisah daripada ayam tersebut, kita letak pada suhu kepanasan tertentu, ya kan? Siapa tuan-puan yang belajar peternakan, ya kan? Dulu mak saya, tuan-puan kasih sekalian, dia peternak ayam tahu. Nampaklah saya tu macam mana dia nak menetaskan ayam tu. Walaupun mak ayam tu tak ada lagi dah, induk ayam tak ada, dia letak di satu tempat, tuan-puan, dia letak lampu elektrik, tuan-puan, dia panaskan. Tengok 2-3 hari lepas tu retak, tuan-puan, keluarlah anak ayam. Mak dah lahir dah, mak. Seronok tengok, ya kan? Cun dia, tuan-puan, kecil-kecil tu. Tengok, tuan-puan, bagaimana satu telur tersebut boleh jadi satu ayam lagi, tuan-puan. Kita pun macam tu juga. Maka Rasulullah ada mengingatkan, apabila kita mati, tuan-puan, maka jasad kita ini binasa, habis kecuali satu bahagian dari jasad kita. Apa nama dia? Tulang sulbi kita tu. Tulang sulbi kita tu akan kekal di dalam perut bumi ni, tuan-puan. Dalam apapun bentuknya, pasti akan ada dalam tu nanti. Dan tulang sulbi inilah akan jadi benih nanti. Apabila berlaku hari kebangkitan tersebut, tulang sulbi ini tak hancur. Hari kiamat dia tak hancur. Dia akan tetap tu. Ini kajian sains pun membuktikan bahawa dibakar orang, tuan-puan, sehangus-hangusnya, maka tulang sulbi itu dia tak akan hilang. Dia tak akan hancur. Kuatnya. Itu atas kehendak Allah, tuan-puan. Dan itu akan menjadi benih nanti. Benih tumbuh. Seperti itulah manusia akan dibangkitkan. Kenapa kita tak percaya? Sedangkan di sekeliling kita menunjukkan bahawasanya segala sesuatu yang mati boleh hidup balik. Buang batang apa tu? Ubi kayu, tuan-puan, pap. Kita ingat dah potong-potong habis ni kan? Habislah dia. Tapi turun hujan, tuan-puan, lalu tumbuhlah, ya kan? Ubi kayu hari tu boleh hidup balik, ya kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh berkuasa melakukan seperti itu terhadap makhluk-makhluk ada sekalian. Takkanlah nak menjadikan manusia ini susah sangat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mencabar dalam surah Al-Isra. Cuba buka surah Al-Isra, tuan-tuan. Ayat 49, muka surat 286, paling bawah dia, ayat 49, muka surat 286. Kata Allah, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, ini orang kafir berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Dia mempersoalkan hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 50 dia, qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Jangankan kamu jadi manusia, kamu jadi batu pun atau besi, jadilah kamu batu atau besi, ataupun makhluk yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih keras lagi daripada itu. Kalau Allah nak hidupkan, kata Allah, kalau Allah nak bangkitkan, kata Allah, boleh. Tak ada masalah bagi Allah. Jadi kalau nak jadi yang lain pun boleh. Jadi besi, jadi batu, kalau Allah nak bangkitkan, nak dia jadi tumbuh hidup, tuan-puan, boleh. Seperti apa, tuan-puan? Ditunjukkan dah, iaitu seperti unta Nabi Saleh.
Unta Nabi Soleh berasal dari mana tuan-puan? Batu-batu bukit yang ada di perkampungan Nabi Soleh itu. Keluar dia. Retak batu tersebut, keluar unta. Orang tak boleh bayangkan macam mana batu melahirkan. Ya? Batu boleh mengeluarkan unta. Boleh ke tak tuan-puan? Secara logik dia memang tak boleh. Tapi Allah nak. Kalau Allah berkehendak tuan-puan, tak ada apa yang boleh menghalangi. Dan Allah dah bagi ingatan kepada kita awal-awal. Bahawasanya kamu pasti akan dibangkitkan. Kamu pasti akan dihidupkan balik. Ya. Dan itu adalah pasti. Dengan penerangan ni tuan-puan boleh terima tak kita akan dibangkitkan balik? Ya. Sangat boleh tuan-puan, tak ada mustahil. Terror sangatlah manusia tuan-puan, kalau dia hanya mati macam tu je, tak. Mana boleh, kan? Waktu hari berbangkit nanti, adakah manusia je akan dibangkitkan oleh Allah tuan-puan? Manusia je ke? Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Maka demi Tuhan kamu, Allah bersumpah, wa rabbika, wa itu adalah waw qasam. Maka demi Tuhanmu, lanahsyurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan mereka itu, wasyayatin, dan syaitan-syaitan sekali. Maknanya kita akan dibangkitkan bersama dengan jin. Jin pun akan dibangkitkan. Sebab jin makhluk yang mukallaf selain manusia, makhluk yang diberi tanggungjawab sebagaimana manusia diberi tanggungjawab. Maka jin ini tuan-puan adalah yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir ini nama dia syaitan. So syaitan ni apa dia tu? Asalnya adalah jin kafir. Jin kafir nama dia apa? Syaitan. Jin yang Islam, jin Muslim lah. Jin Muslim nama dia. Jin yang beriman. Ya. Baik. Soalannya, adakah jin akan dihisap oleh Allah? Ya, akan dihisap juga. Kalau jin dihisap tuan-puan, masuk syurga, masuk neraka tak jin tuan-puan? Ya. Jin ada yang masuk syurga dan ada yang akan masuk neraka. Tapi don't worry, kalau tuan-puan dah masuk syurga, tuan-puan tak akan takut tengok dia. Sebab jin dia jin handsome dah. Jin yang sudah dirubah bentuk rupanya oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana kita semua kalau masuk syurga dirubah bentuk rupa kita. Bentuk rupa tuan-puan tak akan sama dengan bentuk rupa sekarang ni. Bentuk rupa tuan-puan, bentuk rupa yang paling tuan-puan minati, tak payah pergi operation. Maka tak laku nanti tuan-puan operasi plastik kat sana. Tak perlu. Sebab kita akan diciptakan dalam bentuk yang paling handsome. Perempuan yang paling cantik, sehingga dia takkan komplain pasal bentuk rupa dia lagi. Manusia di dunia ini selalu merasa apa? Merasa tak sempurna bentuk rupa dia. Walaupun Allah kata dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami dah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tapi tak puas hati juga. Mana baik ustaz, hidung saya penyek. Mana baik ustaz, muka saya tak tak licin, tak mulus. Manusia
selalu merasa tak cukup di dunia ini. Tapi insya-Allah siapa yang akan masuk syurga, Allah akan cukupkan semua sehingga mereka tak berkata ketika itu melainkan menyebutkan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata terakhir mereka alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka siapa yang di dunia ini tuan-puan melazimi alhamdulillah dalam hidupnya, bersyukur dalam hidup dia, maka dunia ni akan jadi syurga bagi dia. Siapa nak jadikan dunia dia syurga tuan-puan? Siapa nak jadikan dunia dia syurga, rajin-rajinlah bersyukur. Lihatlah apa yang Allah bagi adalah yang terbaik, yang paling sempurna untuk kita, yang paling hebat untuk kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan tengok kelebihan orang itu tuan-puan, melainkan kita lihat kelebihan yang Allah bagi pada kita. Bersyukur, insya-Allah tuan-puan menjadi ahli syurga sebelum masuk syurga lagi dah. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian. Maka Allah kata dalam ayat tersebut, wala fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. Dan kemudian kami akan tarik mereka, letakkan mereka di pinggir-pinggir neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Dinampakkan di depannya neraka jahanam tuan-puan, kemudian mereka disuruh berlutut di sekeliling, di pinggir-pinggir neraka jahanam tersebut. Dan bila-bila masa Allah akan perintahkan malaikat tendang masuk dalam neraka, tendang tuan-puan, terhumbanlah masuk neraka mereka itu. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah orang-orang yang dapat rahmat Allah di dunia dan menggunakan rahmat itu dengan sebaik-baiknya akan selamat daripada azab siksaan api neraka ini insyaAllah. Tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian, kita berhenti setakat ayat 68 tu dulu sebab masa kita dah habis. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang daripada ayat 69, tapi mungkin kita akan mula dari 68 balik dan kita sambung pada ayat-ayat selanjutnya insya-Allah. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah sempurnanya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan kita dah puasa dah tapi kita rasanya sebelum masuk puasa kita sempat ada kelas lagi kot kan. Sebab puasa 24 hari bulan kita minggu kedua rasanya sempat lagi. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan insyaAllah. Assalamualaikum.